أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan bapa muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, rahmat, inayah dan hidayahnya Allah Taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat hadir ke surau menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat terus duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat, mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Sebenarnya ini antara nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, hamba-Nya yang terpilih, yang ketika ini telah pun selesai menunaikan solat maghrib. Kalau kita lihat di luar sana, masih lagi ramai yang seagama dengan kita, mengaku juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih lagi sibuk dengan urusan hidupnya. Mungkin setengahnya masih lagi dalam perjalanan balik, tak sampai lagi ke rumah. Mungkin setengahnya masih lagi berada di pasar-pasar malam ataupun di pasar raya. Mungkin setengahnya dah pun sampai di rumah, tapi masih lagi leka dengan televisyen dan sebagainya, sehingga akhirnya melewatkan untuk solat maghrib. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan nikmat ini, nikmat kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya solat dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, setiasa pengajian kita berkaitan dengan kisah sahabat, di mana kita dah pun masuk kisah sahabat yang berikutnya, atau tepatnya sahabat yang kelima sesudah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan kita masuk sahabat yang kelima, iaitu Talha bin Ubaidillah. Dah beberapa kali saya kongsikan yang merupakan muqaddimah ataupun pengenalan kepada siapa dia Talha bin Ubaidillah, di mana Talha bin Ubaidillah juga merupakan antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dan bukanlah bermakna hanya 10 orang itu saja yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Di sana ada lagi ramai sahabat-sahabat yang juga dijanjikan oleh syurga, yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, namun sebutannya secara berasingan. Sebutan nama-nama sahabat yang lain disebutkan secara berasingan. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, di mana dia mendengar bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud Talha dan juga Zubair adalah jiranku di syurga. Hadis riwayat oleh At-Tirmizi, dan menurut pengkaji ianya adalah hasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni kita nak lihat keterangan lanjut berkaitan dengan Talha bin Ubaidillah ini, di mana Talha bin Ubaidillah telah pun memeluk Islam setelah melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui seorang pendeta kan, yang menyatakan tentang perutusan Nabi SAW yang namanya
Ahmad. Dan bila dia sampai ke Mekah, lalu dia bertemu dengan sahabatnya iaitu Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, adakah seseorang telah diutuskan oleh Allah sebagai Rasul? Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyatakan ada, ia bernama Muhammad. Lalu Talha bertanya lagi, adakah ia mempunyai nama yang lain? Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyatakan ada, ia juga disebut dengan Ahmad. Maka Sayyidina Abu Bakar pun membawa Talha untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka Talha pun terus memeluk Islam kerana yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah ini sebenarnya antara sahabat yang kaya, kan? Sama kaya dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, malah sama kaya juga dengan Abdul Rahman bin Auf. Tapi yang biasa disebut kekayaan mereka lah. Talha bin Ubaidillah ni jarang-jarang diceritakan tentang kekayaan dan juga kedermawannya. Ini malah saya nak kongsi kan tentang kekayaan dan kedermawan Talha bin Ubaidillah, yang mudah-mudahan ianya menjadi satu dorongan kepada kita untuk mengikuti jejak yang telah ditunjukkan oleh Talha bin Ubaidillah. Tapi bila saya kongsikan nanti rasanya selamanya kita tak dapat nak ikut. Sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah ini sekali dia menderma bukan sikit-sikit, bukan RM1 2, bukan RM10 RM20, bukan RM200-300, bukan RM2-3 ribu, bukan RM10-20 ribu, malah ratusan ribu. Nanti kita akan lihat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun Talha bin Ubaidillah telah pun memeluk Islam, namun ia tetap meneruskan pekerjaannya sebagai peniaga, sebagai pedagang. Sebab Talha bin Ubaidillah ini seorang yang sangat mahir berniaga, dan setiap kali ia berniaga sudah pasti beroleh keuntungan. Namun setelah dia memeluk Islam, dia berniaga bukan sekadar untuk mendapatkan keuntungan, malah dia juga mengambil peluang untuk berdakwah, mengenalkan kepada orang ramai yang dijumpainya ketika di Syam tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Talha bin Ubaidillah telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim dengan sebaik-baiknya berdakwah. Sehingga kan saat Nabi SAW nak berhijrah, dikatakan Talha bin Ubaidillah pergi berniaga. Dan ketika itu belum lagi turun perintah supaya Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Talha pergi berniaga. Macam yang sebelum ni saya kongsikan, kemungkinan orang-orang Quraisy bila mana mereka pergi berniaga nak pula ke Syam, sudah tentu memakan masa yang sangat lama. Bukan setahun, mungkin 2-3 tahun, wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu Talha bin Ubaidillah dalam perjalanan pulang atau kembali ke Mekah setelah berniaga di Syam. Di pertengahan jalan, Talha bin Ubaidillah terlihat ada 2 orang kelibat yang dilihatnya masih lagi jauh dan dalam keadaan yang samar-samar. Dan ketika itu Talha bin Ubaidillah tidak mengetahui siapa mereka berdua, kerana Talha pergi berniaga dan ketika itu belum lagi ada kedengaran perintah daripada Allah ataupun keizan Nabi untuk berhijrah. Ketika ia keluar daripada Mekah, tak ada. Jadi ketika ia kembali daripada berniaga di Syam, terserempak dengan Nabi SAW. Bila semakin dekat, didapati yang 2 orang yang dilihat kelibatnya tadi rupanya adalah Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah, di mana Talha bin Ubaidillah telah memberikan mereka berdua pakaian yang dibawanya daripada Syam dan juga mengucapkan perpisahan untuk bertemu kembali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Talha bin Ubaidillah sampai ke Mekah, dirasakan suasananya berbeza, tidak seperti mana sebelum-sebelumnya, kerana Nabi dan juga para sahabat yang telah pun memeluk Islam masih ada ketika itu sebelum ia pergi ke Syam berniaga. Tapi setelah dia kembali ke Madinah,
Nabi dan juga para sahabat yang lain telah pun berhijrah ke Madinah. Maka dia pun membuat persiapan yang sebaik-baiknya, mengumpulkan dan membawa sedikit daripada hartanya sebagai bekalan untuk berhijrah ke Madinah. Dan dikatakan ia membawa ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah sekali ke Madinah. Dan sesampainya ke Madinah, ia telah tinggal di rumah sahabat yang mulia yang bernama As'ad bin Zurarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, telah meneruskan kehidupannya di Madinah sebagai seorang jundullah, tentera Allah. Kan, di peringkat awal ialah di tempat orang, Talha bin Ubaidillah tidaklah meneruskan bidang kerjanya sebagai peniaga seperti yang dilakukan sewaktu di Mekah. Tapi di Madinah dia sering membantu dan menjadi penolong kepada Nabi SAW. Bila Nabi memberitahu ada rombongan dagang yang diketahui oleh Abu Sufyan yang akan melalui pesisiran Madinah, itu tahun kedua hijrah. Nabi dapat tahu. Daripada mana Nabi dapat tahu? Wallahu alam, kemungkinan pemberitahuan daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi telah mengirimkan Talha dan juga Sa'id bin Zaid untuk mengintip rombongan dagang tersebut yang diketahui oleh Abu Sufyan. Perjalanan untuk sampai ke tempat tersebut memakan masa 10 hari dari Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang mereka bertemu dengan rombongan dagang yang diketahui oleh Abu Sufyan, tetapi kemudiannya mereka terlepas. Maknanya rombongan dagang yang diketahui oleh Abu Sufyan, orang-orang musyrikin ini telah pun jauh meninggalkan mereka. Dan ia segera kembali ke Madinah dengan tujuan untuk memberitahu Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi sendiri pun telah mengetahui tentang rombongan dagang tersebut yang diketahui oleh Abu Sufyan, dan Nabi telah pun bersiap sedia dengan tentera keluar dari Madinah, tapi bukan tujuan untuk berperang, untuk merampas, untuk mengganggu rombongan dagang yang diketahui oleh Abu Sufyan. Bila Talha bin Ubaidillah dan juga Sa'id bin Zaid sampai di Madinah, Nabi telah keluar. Dan dikatakan ketika itu Nabi telah pun sampai di Badar. Madinah Badar, kalau tak salah lebih kurang 60 lebih sikit kilometer. Kan, dan sekarang ni banyak syarikat-syarikat umrah yang mengadakan ziarah ke Badar. Badar dalam perjalanan menuju ke Mekah, kadang memakan masa 2-3 jam lah. Biasanya jemaah umrah yang dibawa ziarah ke Badar, mereka akan bertolak pagi. Kadang mereka singgah dulu di Masjid Quba, lepas tu meneruskan perjalanan menuju ke Badar, dan mereka akan berada di Badar pada waktu tengah hari. Kemudian salat di situ. Dalam perjalanan balik biasanya singgah di satu kedai makan lah, makan ikan goreng kan, memang sedap dan sebagainya lah. Kemudian balik, dan biasanya sampai semula ke Madinah menjelang maghrib. Ambil peluang, kalau ada rezeki pergi ziarah. Dulu-dulu memang tak ada kan, dulu-dulu memang orang tak ada buat ziarah pergi ke Badar, tak ada. Kan, dia tengok juga mutawif lah. Kalau mutawif yang rajin, dia banyak tahu maklumat-maklumat, memang dia akan ajak. Ini peluang. Jadi kalau ada mutawif yang ajak, ambil lah, walaupun kena bayar. Mungkin kena tambahan 50 rial mungkin, atau mungkin 100 rial, tak apalah kan. Dah lalang kita berada di Madinah, ziarah, pergi tengok sendiri bagaimana Badar. Dulu Nabi SAW sekadar mungkin naik unta, ada yang naik kuda, tapi ramai yang berjalan kaki dari Madinah ke Badar yang jaraknya lebih kurang 60 km. Bayangkan mereka terpaksa meredah padang pasir yang begitu terbentang, panasnya lagi dan sebagainya, tapi itulah yang dikatakan sebagai pengorbanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Talha dan juga Sa'id bin Zaid sampai di Madinah,
hari yang sama Nabi telah sampai di Badar. Kan tujuan mereka balik semula ke Madinah nak bagi tahu pada Nabi bahawa rombongan dagang yang dikuasai oleh Abu Sufyan telah terlepas. Balik nak bagi tahu pada Nabi, tetapi rupanya Nabi dah tahu awal lagi. Nabi dah tahu awal-awal lagi. Maka sebab itu Nabi keluar dengan para sahabat yang jumlahnya lebih kurang 300 lebih. Maka Talha dan juga Sa'id terus menuju ke Badar. Dan bila sampai di Badar, peperangan telah pun selesai. Kemenangan memihak kepada orang-orang Islam. Jadi Talha dan juga Sa'id bin Zaid terlibat tak dalam perang Badar? Walaupun tidak terlibat secara langsung, tetapi namanya tetap dimasukkan oleh Nabi sebagai tentera Badar. Maknanya dia bukan sengaja menguzurkan diri, tidak, tapi ada urusan yang mana Nabi telah memberikan tugas-tugas khas kepadanya. Lepas itu bila Nabi mengagihkan ghanimah, harta rampasan perang, Nabi tetap memberikan kepada Talha bin Ubaidillah dan juga Sa'id bin Zaid. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang Uhud pun begitu juga, di mana Talha bin Ubaidillah ini terlibat dalam peperangan yang disertai oleh Nabi kesemuanya. Di mana peperangan yang Nabi terlibat semasa hidup Nabi semua adalah berjumlah 26 peperangan yang disebut sebagai Ghazwah. Ghazwah ni peperangan yang turut disertai oleh jumlah yang ramai, kan, 300 lebih, kan, 1000 dan sebagainya lah. Dan ada satu lagi yang disebut sebagai serangan kecil, iaitu Sariyah, peperangan yang disertai oleh Nabi sepanjang Nabi hidup ada sebanyak 26 kali. Tetapi Sariyah, iaitu serangan-serangan kecil yang jumlahnya tidak melibatkan ramai, mungkin 10, mungkin 20, mungkin 50, berlaku sepanjang hidup Nabi sebanyak 38 kali. Tetapi Sariyah Nabi tidak terlibat. Nabi sekadar menghantar, Nabi sekadar mengarahkan pergi ke sekian tempat dan sebagainya. Nabi tidak terlibat. Ghazwah Nabi terlibat, ada 26 kali. Sariyah ada 38 kali, Nabi tak terlibat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin berkat daripada ghanimah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, termasuklah Talha bin Ubaidillah, hartanya digunakan untuk jalan Allah, maka hartanya berkembang dan semakin banyak. Sama seperti mana Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kekayaan yang mereka miliki mereka gunakan untuk Islam, untuk membantu Nabi dalam menyebarkan dakwah. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Walaupun ketika berhijrah orang-orang musyrikin menghalangnya membawa harta bendanya, tidak dibenarkan ia berhijrah melainkan sekadar selai sepinggang. Hartanya perlu dan mesti ditinggalkan di Mekah. Tapi dia rela, kan, meninggalkan harta bendanya semata-mata nak berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Namun akhirnya dia berjaya juga membina kekayaan di Madinah. Begitulah juga dengan Sayyidina Osman dan juga sahabat-sahabat lain. Malah termasuklah juga Talha bin Ubaidillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana Talha ini memang sebelum Islam lagi dia merupakan seorang pemuda yang bijak berniaga, kan, pemuda yang bijak berniaga, di mana Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah membawa riwayat bahawa pada zaman Khalifah Osman perolehan perniagaan Talha di Iraq sahaja, ni zaman Sayyidina Osman, kan, sudah ni dia punya jumlah harta di Iraq sahaja sudah mencecah 1000 dinar. 1000 dinar setiap hari keuntungannya, kan, 1000 dinar setiap hari bersamaan dengan 600,000 atau lebih, kan, kalau dinilaikan dengan duit kita, kan, maknanya ketika itu pun dia dah kaya, kan, di zaman Sayyidina Osman melalui hasil perniagaannya. Malah disebutkan juga hasil perniagaan beliau banyak di As-Sahrah, malah lebih banyak daripada apa yang ada di
Iraq kan. Manakala Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyatakan bahawa Talha bin Ubaidillah telah meninggalkan harta yang sangat banyak, iaitu 300 bahar. 300 bahar. Ini jarang-jarang kita dengar nilai ni. 300 bahar. Yang biasa kita dengar dirham, dinar. Itu biasa kita dengar lah. Dirham mengikut sukatan perak, dirham emas kan. Ini bahar. Dia katakan meninggalkan harta sebanyak 300 bahar. Sedangkan satu bahar itu bersamaan dengan pikulan satu unta kan, yang boleh dibawa oleh seekor unta kan. Itulah yang dinamakan sebagai satu bahar. Satu unta boleh bawa, unta ni dikatakan dia boleh membawa bebanan sehingga setengah tan, kekuatan kaki unta kan. Unta boleh membawa bebanan sehingga beratnya setengah tan. Unta kan. Ini memang kelebihan unta kan. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan tunggangan buat Nabi adalah unta. Dan orang-orang Arab dulu menjadikan unta sebagai kenderaan, sama ada untuk membawa barang-barang dagangan ataupun sebagai tunggangan mereka apabila melalui perjalanan yang sangat jauh. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan unta. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada menyebut tentang unta, iaitu anak unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak memerhatikan anak unta bagaimana diciptakan kan? Kerana dengan melihat anak unta, maka sudah tentu nampak di sana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru anak unta, belum lagi unta yang dewasa. Ibil anak unta lah, unta kecil. Besar sikit, kalau istilah manusia remaja, maka disebut dengan bakar. Nanti kalau unta tu meningkat lagi usianya, kalau istilah manusia dewasa, maka disebut dengan jamal kan. Jamal kan. Jamal unta, jamal itu kecantikan, ataupun jamil itu kecantikan, jamal unta kan. Lepas tu kalau orang yang namanya Jawal, bila nak eja Jawi, hati-hatilah, jangan dieja jim mim lal, jim mim lam, itu unta maknanya. Jadi diejalah jim mim alif lam, jamal ataupun jamal kan. Jangan eja jim mim lam, itu makna unta. Hati-hati, kerana orang kita ni asal bunyi je kan, tak tahu makna, jadi dia main eja je. Jadi kalau nak tahu ejaan Arab, kena tanya orang yang ahli kan. Biasa kalau anak-anak kita masuk sekolah rendah kan, biasa guru-guru dia akan minta ejaan Jawi ataupun ejaan Arab lah anak kita kan. Jadi kalau kita tahu tak apalah, kalau kita tahu bertanyalah dulu pada orang yang ahli. Nanti kalau serah bulat-bulat pada guru, bukan semua guru tahu kan, nanti dia ikut dia main eja je kan. Hati-hati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nanti salah tulis makna lain. Kadang-kadang bunyi sedap tapi maknanya tak elok kan. Macam kalau dulu kan ramai orang namanya wati kan. Hati-hati eja. Kalau waw taya tak apa lagi lah, waw taya tak apa lagi. Kalau waw to ya wati juga bunyinya, tapi ni makna tak baik, zina kan. Hati-hati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Allah Ta'ala melimpahkan kekayaan kepada Talha bin Ubaidillah kerana ia merupakan seorang yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Maka sebab itu kekayaannya semakin bertambah-tambah. Malah kegagahan beliau itu telah pun bermula sejak sebelum ia memeluk Islam. Apabila dia memeluk Islam, lebih-lebih lagi lah, sebab Islam pun menekankan soal amanah kan. Amanah, kejujuran kan, tidak boleh menipu dalam timbangan kan. Wailul lil mutaffifin, contoh Allah Ta'ala mencela orang yang mengurangkan timbangan kan. Lihat saja Nabi bila berniaga membawa barang dagangan milik Sayyidatina Khadijah
mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda berbanding dengan orang-orang sebelumnya. Kan sebab apa? Kejujuran. Walaupun mungkin untungnya tak banyak, tapi perniagaannya banyak yang laku, maka akhirnya membawa kepada keuntungan yang banyak juga. Tapi kerana orang kita ni, dia nak untung terus banyak, tapi yang beli tak ramai, akhirnya rugi juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas tu bila berniaga ni, dia kena ada konsep redha, kan, redha, dan suka memberi, kan. Bila suka memberi, insya-Allah, kan, dia jangan memanglah kalau dicongak ikut logik akal, kalau beri, contohlah beli goreng pisang, contoh kan, goreng pisang pun sekarang satu ketul berapa dah? Kalau beli RM1 mungkin dapat 2, kan. Kalau ni pun mungkin 3, kadang-kadang boleh juga dapat 4, tapi kecil lah, kan. Contohlah kalau dia beli RM5, kenalah bagi lebih sikit, kan, sedekah. Mudah-mudahan ada keberkatannya di situ, kan. Jadi orang bila kali pertama beli RM5, dia lebihkan 2-3 ketul contoh, esok dia datang lagi, kan. Bila beli dia lebihkan lagi, esok dia datang lagi, berkat, kan. Nanti dia cerita ke orang, maka orang pun belilah kat dia. Ini keberkatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Al-Humaidi meriwayatkan dalam kitab Al-Fawaid dari riwayat Qais bin Abi Hatim, dia berkata, aku pernah menemani Talha bin Ubaidillah. Aku belum pernah melihat seorang yang lebih banyak mengumpulkan harta tanpa meminta-minta melebihi dia. Dengan Talha, kekayaannya sangat banyak. Sikap dermawan Talha, di mana kekayaan dan harta yang beliau peroleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegunaan pada jalan Allah, dengan melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, sehingga Talha juga dikenali dengan sikap dermawan, seperti mana sahabat-sahabat besar yang lain, termasuklah Saidina Osman. Malah jika ada pernikahan di antara mereka, maka Talha akan menawarkan susu dan madu untuk dijadikan minuman dalam majlis walimah yang diadakan. Bukan saja gigih mencari harta dan gemar bersedekah, bahkan beliau bimbang dan gusar jika hartanya yang banyak itu tidak digunakan. Ini seperti mana yang diceritakan oleh isteri Talha yang bernama Sauda, kan. Di mana satu hari aku datang kepada Talha, isteri datang menemui suaminya Talha, dan melihat wajahnya sangat sugul, kan, wajahnya seperti cemas, kan, bimbang dan sebagainya. Lalu aku bertanya, isteri Talha bertanya, mengapa kamu sedemikian? Barangkali ada sesuatu dari kami yang meragukanmu, sehingga kami merubahnya agar kamu redha, kan. Mungkin ada kesilapan yang dilakukan oleh isterinya menyebabkan Talha ni rasa gusar, rasa tak senang, tak tenang, kan. Maka Talha pun menjawab, tidak, kamu adalah sebaik-baik isteri seorang Muslim. Isteri sangat baik, kan. Sebaliknya, yang menggusarkanku adalah hartaku yang banyak, kan. Hartanya yang banyak menyebabkan dia berasa gusar, gelisah, dan aku tidak tahu apa yang perlu aku lakukan pada harta itu. Lalu isterinya pun berkata, apa yang menggusarkanmu? Panggil sahaja kaummu, bahagikan harta itu kepada mereka, kan. Isterinya mencadangkan hartanya yang begitu banyak, tak susah mana pun kalau nak dibelanjakan, panggil je kaum kerabat, terutama yang susah, bagi pada mereka. Maka Talha pun dikatakan terus mengikuti cadangan yang diberikan oleh isterinya. Lalu dipanggil pembantunya, panggilkan kaumku. Lalu aku bertanya kepada pembantunya, berapa banyak harta yang diberikan? Jawab pelayannya atau pembantunya, 400,000. 400,000. Ini mungkin dirham lah. 400,000 dirham sekali bagi, kan. Bukan RM4, bukan RM40, bukan RM400, 400,000. Subhanallah. Bagi ikhlas, tidak mengharapkan sebarang balasan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap dermawan yang ada pada Talha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Hasan, di mana dia berkata, Talha
pernah menjual sebidang tanahnya yang berharga 700,000 dirham. 700,000 dirham tanahnya tu dijual. Lalu wang sebanyak itu telah disimpannya pada malam hari. Siang berjaya menjual tanahnya sebanyak 700 dirham, maka wangnya, kan wang tunai lah, 700 dirham itu disimpan di rumahnya. Maka hartanya yang begitu banyak menyebabkan dia sukar nak tidur pada malam tersebut, kan tak boleh nak tidur sebab dekat rumahnya ada harta sebanyak 700,000 dirham hasil daripada jual sebidang tanah. Tak boleh nak tidur. Bila tak boleh nak tidur, maka pada pagi keesokan harinya dia telah membahagikan semua wang tersebut. 700,000 dirham itu disedekahkan. 700,000 kan, bukan 700 ringgit, bukan 7,000 ringgit, 700,000. Subhanallah. Ini sahabat yang sangat kaya, dan tak kisah pun kekayaannya digunakan untuk jalan Allah, membantu golongan yang memerlukan. Itu nak menunjukkan betapa kayanya Talha bin Ubaidillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, As-Sa'ib bin Zaid berkata tentang Talha, katanya, aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim, sama ada pergi berniaga ataupun ketika berada di Madinah. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin, dan ia mendermakan wang, sandang dan hartanya lah, dan dibagi ikhlas, kan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah 700,000 tu mungkin kita fikir lagi tu, bukan fikir sikit-sikit, kan banyak kali. 700,000 ni baru dapat ni siang tadi, kan malam tak boleh nak tidur. Kalau kita lah malam tu memang tak boleh tidur sebab mikir nak guna apa 700 ni, nak beli apa, kan. Tapi sahabat tadi lain yang difikirkan, macam mana nak dibelanjakan. Kerana mereka tahu bahawa harta itu pasti akan ditanya oleh Allah, dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakannya, kan. Sebab itu disebut dalam hadis, kan, bila mana kaki anak Adam melangkah di hari akhirat, dia tidak dapat melangkah melainkan akan ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah berkaitan dengan harta, dari mana dia dapat dan ke mana dibelanjakan. Itu akan dipertanggungjawabkan. Wallahu alam. Sebab itu ada pendapat, wallahu alam lah, sama ada ianya benar atau tidak. Ada kata-kata yang menyatakan sahabat terakhir yang masuk syurga adalah Abdurrahman bin Auf. Wallahu alam, kan. Nanti kalau ada kesempatan saya cuba semak kenyataan tersebut adakah betul. Cuma itu mungkin nak menggambarkan tentang hartanya yang banyak, jadi hisapnya banyaklah, kan. Hisapnya jadi lama, kan. Yang ni dapat daripada mana, dibelanjakan untuk apa, yang ni dapat daripada mana, dibelanjakan untuk apa. Jadi mungkin hisapnya memakan masa yang lama. Wallahu alam. Sebab semuanya, walaupun 1 sen, walaupun 1 ringgit, tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang selalu membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kadang-kadang ada orang kita yang mengambil kesempatan, kan, menggunakan jalan mudah. Tak tahulah, kan. Kebetulan tadi di masjid, saya sekarang di Kajang, Masjid Kajang, Masjid Jamik Pekan Kajang, kan. Minggu lepas hari Selasa juga berlaku kehilangan tabung masjid. Tabung tu dekat tempat muslimat, kan. Sebelum raya tu tukar kapet, jadi bukalah skru dia. Jadi nanti akhirnya lupa nak skru balik tabung tadi. Rupa-rupanya tak sempat nak skru balik, dah disapu oleh orang. Mujur hari Isnin dah diambil duitnya. Jadi sedar-sedar hari Selasa siang waktu duha, bila pekerja pembersihan membersihkan dalam kawasan muslimat, didapati tabung tadi tak ada. Minggu lepas. Hari ni sebelum subuh sedar ada 2 tabung sudah diumpil. Tabung kayu. Tabung tu dah lama dah. Agaknya dah lebih 10 tahun lah digunakan. Sebab sebelum ni tak ada apa-apa, kan. Tabung tu diletakkan di tiang, kemudian diikatlah dengan rantai. Tapi ialah tabung kayu, kan. Kebetulan jaga pula, ialah mungkin dia dah perhati lama,
jaga pula tidak begitu melaksanakan tugasnya. Dia habis buat rondaan, dia pergi masuk bilik belakang, tak tahulah tidur ke baring-baring ke apa ke. Kan malam tadi hujan, jadi kadang-kadang orang kita ni masa hujan lah dia buat kerja kan, masa hujan lah dia buat kerja. Jadi malam-malam kalau hujan jaga-jagalah, jaga-jaga kan. Tuan-tuan yang terima kasih sekalian, 2 tabung. Cuma alhamdulillah hari Isnin pagi dah diambil duitnya kan. Jadi satu tabung tu memang licin lah duitnya kan, satu tabung tu memang licin. Satu lagi tabung tu adalah duit mungkin dalam 20-30 macam tu lah, tapi itu mungkin duit yang dimasukkan oleh orang yang datang untuk solat subuh kan. Mungkin tak banyak lah duitnya, tapi ialah dikira mencuri di dalam masjid. Itu yang kadang-kadang kita bukan tak kesian orang yang musafir, orang yang tak ada penginapan, kadang-kadang tengah malam datang, kononnya kata nak tumpang tidur di masjid. Kita bersangka baik, tapi rupanya mereka mengambil kesempatan. Bila tak dibagi tidur, bising pula. Bila dah bagi tidur, buat kerja pula. Susah kadang-kadang kan. Kebetulan pula saya yang kat situ sebagai ketua, dah saya pula yang kena menjawab kan. Benda tu jadi kes polis lah, sebab perlu buat aduan polis, dia boleh datang buat siasatan. Bila tak tanya CCTV ada tak, CCTV pula tak ada kan. Tak selesai lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siang kadang-kadang orang kita mengambil jalan mudah untuk mendapatkan harta dengan mencuri. Sudah tentu tidak ada keberkatannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Jabir bin Abdullah bertutur, pernah berkata, Jabir bin Abdullah ni seorang sahabat juga, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih dermawan dari Talha walaupun tanpa diminta. Orang tak minta pun Talha bagi. Apatah lagi kalau orang itu meminta-minta, lagi-lagi lah dia akan bagi. Oleh kerana itu, patutlah jika ia digelar dengan Talha yang dermawan, Talha yang mengalirkan harta, Talha yang melakukan kebaikan dan kebajikan. Di mana kalau kita lihat antara gelaran-gelaran yang diberikan kepada Talha, kalau bulan lepas saya kongsikan, Talha digelar sebagai syahid yang hidup, syahid yang hidup kan. Walaupun dia mendapat luka yang begitu banyak dalam perang Uhud sehingga ia akhirnya pengsan, disangkakan telah syahid kan. Rupanya dia masih hidup, cuma dia pengsan seketika. Dan bila sedar, maka Nabi pun menggelarnya sebagai syahid yang hidup. Tapi memang nanti kita jumpa Talha bin Ubaidillah akhirnya benar-benar syahid, seperti mana yang telah diramalkan oleh Nabi SAW. Nanti kita akan lihat ketika berlakunya perang Jamal. Jadi antara lain lagi gelaran yang diberikan kepada Talha ialah Talha al-Khair. Talha al-Khair maksudnya Talha yang melakukan kebajikan, yang melakukan kebaikan. Talha al-Khair. Talha al-Jud, Talha yang rajin, Talha yang rajin bekerja, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Digelar dengan Talha al-Jud. Dan satu lagi gelarannya adalah Talha al-Fayad. Talha al-Fayad. Al-Fayad ni membawa maksud yang pemurah, dermawan. Fayad kan, Fayad kan, al-Fayad yang dermawan. Itu gelaran-gelaran yang diberikan kepada Talha bin Ubaidillah. Kerana sifatnya itulah, maka dia digelar dengan gelaran-gelaran yang baik. Dan itu sebenarnya merupakan satu kemuliaan. Gelaran-gelaran yang baik yang diberikan oleh orang ramai itu sebenarnya adalah satu kemuliaan. Tapi gelaran yang baik lah, kita pun kadang-kadang digelar juga, tapi kadang-kadang gelaran tu pun tak berapa nak baik. Sebab biasanya orang kita bila menggelar ni, dia tengok apa yang ada pada kita kan. Bila lembu kan, kebetulan namanya Muhammad, dia dilambat lembu. Bila kambing, kebetulan namanya Muhammad, dia panggil mat kambing kan. Macam-macam nama, terutama yang namanya Muhammad. Ialah bila sebut Muhammad, tak tahu yang mana. Alah, Muhammad yang bela lembu tu, oh mat lembu, tahu orangnya terus kan. Boleh tak? Boleh tak panggil dia sebagai mat lembu? Tapi bila panggil sebut saja mat lembu, tahu orangnya, tak ada khilaf kan. Itulah orangnya. Boleh ke tak? InsyaAllah saya sambung sikit lepas
isyak nanti kan lepas azan isyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi saya sambung. Gelaran-gelaran yang mungkin dianggap tidak begitu baik, dan orangnya pun kalaulah dipanggil dia tak berapa suka. Tapi kalaulah dengan panggilan itu menyebabkan orang terus kenal dan orang tahu orang itu, kan, mat lembu. Memang kadang-kadang bila dipanggil mat lembu dia pun tak suka. Dia ada nama kadang-kadang sedap, kan, Muhammad sekian-sekian. Tapi oleh kerana dia berlembu maka dipanggil mat lembu. Tapi bila sebut dengan mat lembu orang tahu dia, kan, maka di sana ada keharusan, dengan sebab ianya mudah untuk dikenal, kan, mudah untuk dikenal, ada keharusannya lah. Dan dia mungkin kena redha jugalah kat situ, kan, walaupun mungkin tak berapa suka, tapi bila sebut mat lembu orang tahu dia lah, tak ada orang lain, kan. Mat kambing kadang-kadang ada kekurangan pada tubuh badannya, tempang, lalu dipanggil mat tempang. Tapi bila sebut mat tempang memang dia tak suka, tapi bila sebut saja mat tempang orang tahu orang itu, jadi mudah untuk dikenal, maka di sana ada keharusan. Ini walaupun dia termasuk dalam perkara ghibah, mengumpat, tapi di sana ada mengumpat yang diharuskan,
ada 6. Salah satunya adalah melalui panggilan ataupun gelaran. Tapi kalau boleh, kalau nak menggelar tu biarlah gelaran-gelaran yang baik, yang ada makna-makna yang baik. Itulah yang sepatutnya. Jangan main gelar sebarangan kan. Ini kadang orang kita kulit gelap sikit je panggil black kan. Ingat masa zaman sekolah dulu black dah ada, jadi orang ni pun kulit hitam juga, dia panggil apa? Terbakar kan. Black dah ada, jadi orang ni pun kulitnya gelap juga, nak panggil black tak boleh sebab dah ada orang kan yang dipanggil dengan black, lalu dipanggil terbakar kan. Ada juga lagi yang berkulit hitam juga, hangus, pelik-pelik kan. Memang lebih disebut hangus tahu orangnya, tapi kalau boleh biarlah. Alhamdulillah zaman sekolah habislah gelar-gelaran tu kan. Memang teringat dulu zaman sekolah ada seorang yang disuka menggelarkan kan. Nampak ada sesuai kat orang tu dipanggil dengan gelaran kan. Jadi jangan sampai kita yang suka menggelar dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Kalau nak panggil, panggillah dengan gelaran-gelaran yang baik kan. Saya ingat saya pernah kongsi dulu, zaman sekolah saya dah dipanggil dengan ustaz, hanya disebabkan ada ustaz yang masuk mukanya macam saya kan. Saya ingat lagi nama ustaz tu Ustaz Ramli kan. Orang katalah, kawan-kawan kata tengok muka sebiji. Dulu masa baru masuk asrama saya dipanggil Jin sebab ada pelajar sebelum tu dia dah keluar lah, namanya Suhairi, orangnya tinggi, jadi dia dipanggil Jin sebab tinggi. Dia keluar, saya pula masuk, nama Suhairi juga, tapi saya orangnya rendah. Oleh kerana orang yang sebelum namanya Suhairi dipanggil Jin, maka saya masuk, nama Suhairi pun dipanggil Jin. Sabar je lah kan. Alhamdulillah berkat kesabaran, masuk ustaz baru, muka orang kata sebiji, maka orang pun panggil saya ustaz. Ustaz, orang panggil ustaz. Pelajar baru masuk pun panggil ustaz. Setengahnya kadang panggil abang ustaz. Ingat nama saya ustaz kan, panggil abang ustaz kan, abang ustaz. Alhamdulillah berkat orang panggil ustaz jadi ustaz. Alhamdulillah, ini dia boleh jadi doa juga, panggilan-panggilan yang baik. Jadi kalau rasa panggilan tu tak baik, kita ubahlah kan. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik, sebab panggilan itulah mungkin akan dipanggil nanti di hari akhir di padang mahsyar. Jadi kalau dipanggil dengan nama-nama yang baik, sudah tentu dia akan seronok kan. Jadi mudah-mudahan kita berhati-hatilah dalam nak menggelarkan orang. Dan kalau nak gelarkan sangat, berilah gelaran yang baik-baik. Jangan sampai kita yang menjadi sebab atau penyebab. Kita panggil dengan satu gelaran yang buruk, akhirnya orang ikut seperti mana kita panggil, maka kitalah yang menjadi punca. Kemungkinan kitalah yang menanggung dosanya. Na'udzubillah. Jadi wallahu alam, sekarang itu yang boleh dikongsikan. InsyaAllah akan datang kita lihat mungkin bahagian terakhir tentang Talha bin Ubaidillah yang membawa kepada kewafatannya, insyaAllah. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.